Bayu, seramai 987 jemaah Sabah bakal berangkat ke Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji tahun ini. Untuk perinciannya terus bersama rakan penyampai Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Ya, Dia. Seramai 987 bakal jemaah haji dari Sabah akan berlepas ke Tanah Suci Mekah bermula 9 Jun depan. Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata ia melibatkan 6 penerbangan bermula 9 hingga 11 Jun. Saya dapati bahawa dalam mesyuarat ini, semua agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung telah pun bersedia menghadapi dan juga mempersiapkan diri mereka untuk musim haji yang akan datang insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan operasi haji tanah air peringkat stesen berlepas Kota Kinabalu di Pejabat Tabung Haji Kota Kinabalu. Mengulas cabaran menunaikan haji dalam cuaca panas, Datuk Seri Syed Saleh berkata pihaknya telah memberi kursus penuh kaedah menghadapi cuaca panas ketika berada di Tanah Suci Makkah. Bagi musim haji tahun ini, kuota haji bagi Malaysia yang diberikan Kerajaan Arab Saudi adalah seramai 31,600 orang yang akan berlepas ke Tanah Suci menerusi 8 stesen berlepas seluruh negara. Di peringkat nasional, penerbangan pertama bakal jemaah haji adalah pada Ahad ini. Sebanyak 624 premis diperiksa dan 223 notis dikeluarkan dalam operasi penguatkuasaan bersepadu Akta Makanan 1983 Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS yang dijalankan bermula semalam di seluruh negeri. Manakala 39 premis ditutup secara beroperasi secara tidak bersih. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Asid Sana berkata operasi bertujuan mengenal pasti kesalahan yang berlaku dan membentuk kesedaran kepada pemilik premis, pengendali makanan dan masyarakat mengenai kepentingan keselamatan dan kebersihan makanan. Beliau berkata operasi bersepadu yang diterajui Sektor Inspektorat dan Perundangan serta Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan ini diharap mencapai objektifnya dalam melindungi keselamatan orang awam. Beliau berucap dalam majlis pelancaran operasi berkenaan di Dataran Bagandang Beaufort. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Kesihatan Keluarga, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri, Dr. Suhaila Osman. Komitmen dan kerjasama agensi-agensi disadarkan dalam membantu penduduk meringankan masalah khususnya melibatkan bekalan air bersih dan bekalan elektrik perlu diteruskan. Usaha tersebut jelas dilihat di Kampung Tinusa 2, Batu Tujuh Sandakan yang berjaya mengatasi masalah berkaitan tempat letak kereta dan gejala dadah melibatkan golongan belia. Hasil daripada perjumpaan hari ini, banyaklah masalah yang kita dapat, yang kita maklum. Kenapa tidak ada air apa kan, jadi memang boleh diatasi lah. Kita berpuas hati jugalah. Sekurang-kurangnya hari ini kita dapat penjelasan dari pihak-pihak tertentu kan. Diharap agar dapat dilaksanakan dengan kejayanya dan segera untuk kepentingan penduduk kampung semuanya. Mereka berkata demikian dalam sesi pertemuan khas di Kampung Tinusa 2 Sandakan. Antara agensi terlibat adalah Jabatan Air, Majlis Perbandaran Sandakan MPS, Jabatan Kerja Raya JKR serta Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Pejabat Parlimen Nibaran turut menyumbang 12 tangki air keseluruhan diletakkan di setiap laluan jambatan sekaligus mengatasi masalah ketiadaan bekalan air yang panjang di perkampungan berkenaan. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terus komited mendidik pembayar cukai melalui pendekatan kesedaran, pendidikan dan perkhidmatan AES. Melalui pendekatan itu, LHDN mempermudah proses pembayaran cukai selaras hasrat menjadikan pematuhan cukai sukarela sebagai output strategi dirancang. Pengarah LHDN Sabah, Datuk Hajam Lajah Alam berkata pembayar cukai yang mempunyai punca pendapatan perniagaan boleh membuat pemfailan borang B yang dilaksana sehingga 30 Jun depan, manakala bagi kaedah e-filing sehingga 15 Julai depan.
Sementara program khas pengakuan sukarela 2.0 akan diadakan 1 Jun 2023 hingga 31 Mei 2024. Dalam pada itu, Datuk Hajam mengingatkan orang ramai untuk datang ke pejabat LHDN bagi mengelak isu penipuan maklumat palsu selain terperangkap dengan skema seperti yang tersebar dalam media sosial. Saya harap semua pembayar cukai luar sana, kalau masalah-masalah berhubungan dengan cukai, hendaklah menghubungi jabatan secara langsung lah. Jangan percaya pada rekod-rekod ataupun skema yang sedang banyak berlaku sekarang ni. Untuk mengelakkan benda itu, dan saya minta mereka menghubungi pejabat lembaga hasil lah. Datuk Hajam ditemui RTM selepas majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat LHDN disandakan. Guru berperanan penting membimbing dan mendidik pelajar bukan sahaja menjadi insan berilmu, malah berakhlak mulia. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Tan Sri Liew Yun Fah berkata, tanggungjawab tersebut memerlukan komitmen tinggi untuk melahirkan model insan memiliki minda kelas pertama. Sehubungan itu, kerjasama ibu bapa amat diperlukan bagi bersama-sama merealisasikan hasrat tersebut. Tanpa cikgu, siapalah kami. Maka itu setiap peranan cikgu ini adalah hala tuju mereka adalah untuk membimbing anak-anak kita menuju kecemerlangan. Tetapi saya juga merayu di sini kepada ibu bapa. Janganlah kita semata-mata untuk membiarkan pihak guru saja menguruskan anak kita. Malahan kita selaku ibu bapa seharusnya selalu memantau dan tinjau ke sekolah. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam majlis sambutan Hari Raya dan sambutan Hari Guru di Sekolah Kebangsaan SK Meratai Besar Tawau. Program mengetengahkan warisan dan tradisi perlu dipertingkatkan bagi memastikan ia terus diwarisi generasi baharu. Dalam masa sama, warisan budaya sesebuah kaum juga tidak hilang ditelan zaman. Pengajar masakan tradisi Juliana Sikul berkata usaha kerajaan mendaftarkan elemen pesta keamatan di bawah Pertubuhan Pelajaran Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO langkah tepat bagi memartabatkan kebudayaan dan keunikan suku kaum di Sabah. Mempromosikan masakan tradisi supaya lebih ramai orang tahu, khususnya orang kita sendiri dan kepada orang luar lah, mengadakan pertandingan masakan tradisional bukan saja waktu perayaan tetapi bila-bila masa saja. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Sebelum ini, Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan memberitahu agensi berkaitan kerajaan dan pertubuhan kebudayaan yang ada di Sabah perlu bekerjasama dalam tempoh setahun untuk mendaftarkan pesta keamatan di bawah UNESCO. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kita kembali bersama Dia Nawai di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Dia Sahlan langsung dari Sabah.